Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua, sihat InsyaAllah, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah hari ini kita sambung lagi pada muka surat yang seterusnya, tapi sebelum tu mari sama-sama kita mulakan terlebih dahulu dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkati dan merahmati ilmu yang bakal sama-sama kita pelajari. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat buat diri kita. Dan kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarga, para sahabat, juga para pengikut-pengikutnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah hari ini kita bersambung pada muka surat 219. Kita pada bab pahala puasa dan malam Lailatul Qadar. Hari ini kita sampai kepada bab yang kedua berkenaan ibadah pada malam Lailatul Qadar. InsyaAllah mudah-mudahan tahun ni dipanjangkan umur, kita sama-sama dapat hadir ke masjid untuk kita beribadah pada bulan Ramadan insya-Allah, dan kita bertemu sekali lagi pada malam Lailatul Qadar insya-Allah. Mudah-mudahan ini sebagai ulang kaji dan mudah-mudahan kita lebih bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan akan datang insya-Allah. Jadi ramai di kalangan kita sudah mengetahui tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. Kita dah biasalah, dia biasa dengan ceramah, dah biasa dengan syarahan berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar yang biasa yang selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa maksudnya? Maksudnya malam Lailatul Qadar lebih baik. Khairum itu maknanya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi yang jelas daripada ayat ini ialah beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Dalam kitab ni, siapa yang ada kitab kita dapat lihat bahawasanya penulis highlight ataupun boldkan perkataan lebih baik. Lebih baik pun tidak bermakna lebih baik daripada 1000 bulan, mana lebih daripada itu, lebih daripada 1000 bulan mengikut kehendak Allah, tapi dia punya minimum dia 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan daripada beribadah sekurang-kurangnya. Penulis ini dah buat kira-kira sekurang-kurangnya 1000 bulan tu ibarat bersamaan dengan 83 tahun dan 3 bulan. Masya-Allah. Banyaknya 83 tahun dan 3 bulan, kelebihan 1000 bulan tu. Apatah lagi kalau lebih, mungkin 90, mungkin 100 wallahu alam, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dekat sini diterangkan bahawasanya kita mungkin tidak akan dapat capai umur kita 83 tahun. Kalau umur kita 83 tahun dah, sekarang kita pun tak mampu nak layan nak zoom ni semua. Tapi inilah kelebihan bagi orang yang dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar. Pahalanya seperti dia beribadah selama umurnya 83 tahun 3 bulan. Jadi kalau kita fikirkan balik, adakah kita akan capai umur tersebut? Wallahu alam. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi kalau ya sekalipun capai, kalaulah capai umur kita 83 tahun, belum tentu kita dapat beribadah sepenuhnya. Tapi dengan kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita beribadah daripada umur kita sampai daripada 1 tahun sampai jejak 83 tahun dan 3 bulan. Masya-Allah. Jadi di sini penulis sekali lagi highlight kita untuk kita
perhatikan kalimah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bukannya sama. Dia tidak kata sama, tapi dia cakap khairun. Khairun tu lebih baik. Jadi ia bermakna bahawa ia lebih daripada 1000 bulan, atau lebih daripada 83 tahun dan 3 bulan. Seperti mana kata penulis ataupun saya katakan tadi, mungkin 90, mungkin 100 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Jadi katakanlah semenjak umur kita 25 tahun, kita dah rajin beribadah, kita dah rajin beramal, kita dah rajin mendirikan solat, zikir dan sebagainya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan berterusan melakukannya amalan tersebut sampailah akhir hayat kita. Dan katakanlah akhir hayat kita seperti mana kata penulis, kita sampai umur jejak 75 tahun. Dan katakanlah kita mendapat malam Lailatul Qadar pada tiap tahun, setiap 10 malam terakhir kita dapat beribadah. Maka seolah-olah kita telah beribadah selama 50 tahun dikalikan dengan 83 tahun, maka jumlahnya penulis buat kira-kira di sini hampir pada 4150 tahun. Itu baru sejak daripada umur 25 tahun hingga 75 tahun. Maknanya dah hampir 50 tahun dia beribadah, dia dapat istiqamah beribadah pada 10 malam terakhir. Bayangkan, dia telah beribadah selama 4150 tahun. Memang mustahil lah kita akan capai umur yang sebegitu banyak. Tapi dengan beribadah istiqamah pada setiap tahun, 10 malam terakhir, kita beribadah, kita dapat pahala yang besar. Dan kiraan ini tidak termasuk jika dapat solat isyak berjamaah, iaitu digandakan pahala sehingga 27 ganjaran. Itu satu ibadah saja, satu pahala saja yang dikira kalau kita dapat lakukan selama 80 tahun secara istiqamah, kita dapat lebih 4150 tahun. Jadi bayangkan kalau kita dapat buat satu ibadah dengan cara berjamaah. Contoh kata penulis, kita solat isyak. Bayangkan solat isyak, kan, kalau kita sembahyang sendiri dah satu pahala. Tapi kalau sembahyang kita berjamaah, pada 10 malam terakhir tu kita memang istiqamah dapat datang masjid, kita solat berjamaah ataupun kita solat berjamaah di rumah, kita bayangkan dapat 27 ganjaran. 27 ganjaran. Kalau satu ganjaran dikalikan dengan 50 tahun, maknanya 4150 tahun ganjarannya. Tapi kalau dikalikan dengan 27 pahala berjamaah, maknanya dia hampir 112.50 tahun telah mengerjakan ibadah solat isyak dengan berjamaah. Itu baru solat isyak. Besarnya pahala bagi orang yang dapat istiqamah melakukan ibadah pada 10 malam terakhir. Kemudian dalam kitab ini, kalau kita lihat sendiri di bawah ni, kalau siapa ada kitab ni, penulis buat table buat kiraan solat isyak sendirian pada malam Lailatul Qadar. Kebetulan malam tersebut, malam Lailatul Qadar ni bukannya dah 2-3 pagi dah dikira, maknanya daripada lepas maghrib tu, kalau betul lah malam tersebut ialah malam Lailatul Qadar, maka dah dikirakan daripada ibadah, daripada sejak kita dah berbuka lagi, dah dikira kita dah masuk pada malam Lailatul Qadar. Jadi sebagai contoh, dekat sini diulang kasih lagi, kalau salat isyak sendirian pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya 83 tahun. Letaklah 83 tahun lah. Maka salat isyak berjamaah dikalikan dengan 27, maka 2241 tahun. Salat isyak sendirian tiap-tiap malam Lailatul Qadar selama 50 tahun, maka digandakan sehingga 4150 tahun sendirian. Tapi kalau berjamaah selama 50 tahun, seperti mana tadi saya katakan, 112.50 tahun. Subhanallah, memang tak capailah umur kita sebegitu. Tetapi kita dapat beribadah dengan mencapai pahala yang begitu lama. Kita beribadah hampir ratusan ribu tahun. Jadi mudah-mudahan kita tak melepaskan
peluang ini, ya. Dah terlambat tak? Belum terlambat lagi, ya. Kalaulah kata tahun ini, tahun akan datang ini tahun terakhir kita berjumpa malam Lailatul Qadar, kita istiqamah, ya. Mudah-mudahan dapat kita pahala ribuan tahun kita hidup kat dunia ni. Pahalanya, ya, ribuan tahun, walaupun hidup kita mungkin tidak mencapai, tak capai pun 100 tahun, tapi dengan kita melaksanakan ibadah dan kita mendapat malam Lailatul Qadar, ganjarannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru dicerita berkenaan dengan solat Isyak sahaja. Belum lagi kita solat Maghrib pada 10 malam terakhir tu, jatuh pula terkena pula malam Lailatul Qadar. Maghrib kita solat berjamaah, Isyak kita solat berjamaah, kita bertarawih, kita bertadarus. Apa saja ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut, digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya melebihi 1000 bulan. Subhanallah, besarnya pahalanya. Jadi mudah-mudahan lepas ini, kalau siapa yang tak pernah istiqamahlah pada tahun akan datang ni untuk kita beribadah 10 malam terakhir. Jangan kita fikirkan kita nak lat-lat ke, nak cari malam ganjil ke. Tak. Straight 10 malam terakhir, kalau boleh daripada awal Ramadan lagi kita dah latih diri kita. Ni ibadah-ibadah ni tidak boleh kita hanya tunggu saja, tunggu nantilah dah 10 malam terakhir, tunggulah nanti dah malam ganjil, dah tunggu malam ganjil, nanti kita pula nanti kan tunggu pula malam 27, malam 29, yalah malam tak jadilah. Kalau kata susah sikit, tak jadi. Daripada awal Ramadan ni kita dah istiqamah untuk melakukan ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan pada 10 malam terakhir tu kita lebih lagi, naik gear kita, daripada gear 1, gear 2, gear 3, mana sampai akhir Ramadan tu kita dah betul-betul kita banyaklah ibadah kita untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi pahala buat diri kita. Dan kita galakkan jugalah ahli keluarga kita untuk melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir ni dengan lebih lagi. Bukannya baru nak start, tapi dengan lebih lagi. Startnya bila? Startnya daripada awal Ramadan, atau daripada sekarang ni pun boleh juga. Kita istiqamah dalam beribadah setiap hari, setiap masa. InsyaAllah mudah-mudahan tak adalah penat ke apa nanti sampai bulan Ramadan. Mana kita dah terbiasa melaksanakan ibadah tersebut, dah terbiasa kita membaca Al-Quran, dah terbiasa kita berzikir, dah terbiasa kita melakukan amalan-amalan sunnah yang lain. Dan juga benda juga menambah, belum juga termasuk pahala menunggu solat Isyak. Tunggu pun ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah baca kan kemarin berkenaan orang yang menunggu waktu, jalan pergi ke masjid, itu semuanya pahala. Kalau lah jatuh pada malam Lailatul Qadar tu kebetulan kita memang jalan ke masjid, kita berjemaah di masjid, kita bertadarus, ataupun terkena pada malam-malam khatamul Quran, maknanya masya-Allah besarnya pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata penulis, katakanlah kita tidak mendapat malam Lailatul Qadar pada setiap tahun, tetapi berselang-selang. Mungkin cuma tak dapat 50 tahun, cuma cukup dapat 40 tahun. Itu pun dah dikira banyaklah. Kalau nak dikira, kalau dikalikan dengan 83 tahun kita hidup kat dunia ni, maknanya hampir ribuan tahun juga pahalanya. Maka tak menjadi masalah kalau sebelum ni kita terlambat, kita terlupa, kita lalai. Maknanya kita tanamkan cita-cita kita, tanamkan semangat kita untuk kita bertemu Ramadan akan datang, kita akan lebih banyakkan lagi beribadah. Dan kemudian bayangkan pula jika kita dapat beribadah di dalam Masjidil Haram. Agak-agak tahun ni dapat tak jemaah kita pergi menyambut bulan Ramadan, akhir Ramadan di Makkah. Ataupun mungkin ada di antara kita, kita tak tahu, mana tahu lepas ni datang jatuh rezeki bergolek, dapat kita beribadah pada akhir Ramadan tahun ini. Wallahu alam. Kita tak tahu, tapi andai kata dapatlah, bayangkan kita masuk ke Masjidil Haram, kita beribadah, ganjarannya digandakan dengan 100,000 kali ganjaran. Masya-Allah, besarnya pahala kita bila kita dapat beribadah
pada bulan Ramadan, pada 10 malam terakhir, kemudian di dalam Masjidil Haram, ataupun Masjid Nabawi. Maknanya bertambah-tambahlah pahala kita, mungkin capai, bukannya ribuan, bukannya ratusan ribu, mungkin sampai jutaan, sejuta, 2 juta, 3 juta tahun yang mungkin secara zahirnya kita tidak akan capailah umur kita sebegitu panjang, tapi pahalanya kita boleh raih dengan kita istiqamah untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi daripada sini kita dapat lihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk terus dapat kita beramal pada 10 malam terakhir Ramadan, dan yang utama mendapat malam Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena istiqamah lah, pasal kita tidak tahu bila malam Lailatul Qadar. Jangan kita hanya tunggu malam ganjil, jangan kita dah rasa hari pagi besok dah hujan lebat dah, tahu inilah malam Lailatul Qadar dah. Besok pun kita pun dah tak istiqamah lakukan beribadah. Kita tidak tahu. Kita terus mencuba. Bila natijah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah tunjukkan, paparkan amalan-amalan kita. Masya-Allah, Tuan Syarif dapat malam Lailatul Qadar selama berapa tahun, 20 tahun, 30 tahun dah bergandalah pahalanya. Maknanya mudah-mudahanlah kita mendapat ganjaran pahala yang besar ni, dan mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Kita pergi pada muka surat yang seterusnya, pada muka surat 222. Okey, di sini ada persoalan. Apakah yang perlu dilakukan pada malam Lailatul Qadar atau pada 10 malam terakhir Ramadan jika ditakdirkan seseorang itu jatuh sakit? Jatuh sakit, atau ada anak-anak kita atau diri kita sendirilah yang sedang menduduki peperiksaan, atau ada yang kena kerja shift pula malam hari dan sebagainya. Apakah yang perlu dilakukan? Apakah mereka ni tidak layak untuk beribadah pada malam tersebut? Jadi kepada yang sakit, maka penulis pun menjawab, kepada yang sakit, mungkin sakitnya di tangan, mungkin sakitnya di kaki, mungkin sakitnya di kepala, tapi kita gunakanlah apa kemampuan kita, kudrat kita untuk kita beribadah. Sekurang-kurangnya dengan kita berzikir, bibir kita ni masih boleh berzikir, ataupun mungkin boleh membaca Al-Quran, ataupun mungkin kuranglah mahirnya dalam baca Al-Quran, masih boleh lagi. Kita buka sekarang kan zaman teknologi canggih kan, kita ada YouTube, ada apa, kita boleh buka bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan 10 malam terakhir dengan lagu raya je. Maknanya buka apa-apa yang boleh mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan baca Al-Quran, dengan tafsir Al-Quran, dan saya yakin pada 10 malam terakhir ni, seperti mana kita lihat yang baru berlalu ni kan, pada bulan puasa kemarin kan, kita lihat YouTube, Facebook, banyak sekali ceramah ataupun bacaan-bacaan zikir dan sebagainya dialunkan. Dan ini kita ambil peluang untuk kita mendengar dan kita ikut, dan ia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang mencari redha Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca, apa yang kita zikir, apa yang kita dengar daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, ianya menjadi pahala kita. Walaupun kita mungkin dalam keadaan yang kurang sihat, maknanya boleh juga kita mendapat pahalanya. Buat apa yang kita termampu untuk kita beribadah pada malam 10 malam terakhir dalam keadaan apa yang kita termampulah, walaupun kita dalam keadaan sakit. Kita mungkin tak dapat pergi masjid, kita mungkin tak dapat nak solat macam biasa, kita mungkin solat dalam keadaan kita berduduk, mungkin dalam keadaan kita berbaring, ikutlah mana yang termampu. Yang penting kita melakukan ibadah dan mendekatkan diri kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan ataupun ada pun bagi mereka yang sedang bersekolah, atau pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita, maka jangan kerana malam Lailatul Qadar kita pun tinggalkan
pelajaran kita semata-mata kita nak beribadah, berzikir pada 10 malam terakhir. Kerana kalau kita belajar pun, sekiranya ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat buat diri kita, buat masyarakat kita, buat agama kita, maka itu pun juga boleh kita jadikan sebagai ibadah, dan kita cari ilmu ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun akan mendapat pahalanya. Tapi dengan syarat ilmu yang bermanfaat lah. Jangan ilmu cara-cara nak menipu ke, cara-cara nak mencuri ke. Maknanya ilmu yang bermanfaat. Selagi mana ia bermanfaat, kita boleh niatkan kita ni belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu ini aku dapat mendidik generasi-generasi akan datang, dapat memberi manfaat, dapat memberi sumbangan yang baik kepada orang lain, maka ilmu itu menjadi manfaat. Selagi mana dia belajar pada malam itu pun dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan cara kita dapat mengaturkan jadual kita ketika kita belajar, ataupun ingatkan anak-anak kita belajar macam mana sibuk pun cuba luangkan masa untuk kita solat. Tak dapat solat tarawih penuh, dapat yang setengah pun jadilah. Yang penting maghrib, isyak tu kita terus menjaga waktu, menjaga solat kita, insya-Allah ada kelebihannya kita dapat pada malam Lailatul Qadar ini. Apa yang penting, kita kena usaha untuk mendapatkan ganjaran yang sebaiknya pada malam Lailatul Qadar tersebut dengan amalan-amalan yang baik, dengan menjaga ibadah kita pada Allah, dengan menjaga ilmu-ilmu yang kita pelajari ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada muka surat yang seterusnya, ni panjang lebar menulis menceritakan apa-apa yang kita boleh buat sampai kita berzikir, kita baca surah. Yalah, dalam keadaan kita belajar pun kadang-kadang ada masa-masa kita rehat. Jadi masa-masa rehat itulah kita isikan masa-masanya dengan berzikir, mungkin baca surah Al-Ikhlas 3 kali, 6 kali, 9 kali. Apa sajalah sebelum tidur kita lakukan tahajud misalnya kata, bagi anak-anak yang belajar, ahli keluarga kita yang sedang belajar, sebelum tidur sembahyang sunat, sembahyang hajat, mohon dipermudahkan segala urusan. Sambil-sambil tu kita, bila kita sembahyang tu dah kita beribadah, kita dapat pahala, kita mohon pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dipermudahkan urusan periksaan kita dan sebagainya. Maknanya banyaklah manfaat dan pahala yang bakal kita perolehinya bila mana terkena pada malam Lailatul Qadar. Dan apa yang diterangkan tadi juga boleh kita lakukan bagi orang-orang yang kerja shift. Maknanya macam saya katakan, pada sekiranya kita bekerja shift, bolehlah kita gunakan bibir kita untuk berzikir, bolehkan kita gunakan telinga kita untuk mendengar alunan Al-Quran, zikir, atau apa sahajalah. Tengoklah bersesuaian dengan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, mengikut kesesuaian lah. Jadi dengan kita meluangkan masa untuk mengingati Allah walaupun sedang bekerja, maknanya kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan bekerja tersebut, kita niatkan kerja kita ni untuk mencari rezeki yang halal, untuk kita beri nafkah kepada ahli keluarga kita. Maknanya itu pun sudah, niat tersebut sudah menjadikan pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu diingatkan juga bahawa tidak semestinya untuk mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar ini hanya dengan berzikir saja atau solat sepanjang malam dan berada di masjid saja. Sebenarnya apa saja amal kebaikan yang dilakukan pada malam tersebut akan digandakan pahalanya seperti kita beramal selama 83 tahun. Kita dengar, kita lihat contoh Ramadan yang baru lepas ataupun Ramadan sebelum ni, 10 malam terakhir pun ada juga orang yang gigih membuat kebajikan, bagi makanan, hantar, walaupun nampak dia tidak duduk ke atas sejadah, dia tidak solat berjamaah, tapi dia sedang melakukan kebaikan.
Mungkin selepas tarawih dia mungkin dia belum tak baca Al-Quran ataupun dia baca pada waktu lain. Tapi pada selepas tarawih tu mungkin dia pergi menyusul tempat-tempat untuk beri makanan, untuk sama-sama bantu orang-orang yang susah. Itu pun satu kebaikan yang akan dikira sebagai amal ibadah juga. Jadi tak kisahlah apa yang kita lakukan, pastikan ianya perkara yang baik. Sekiranya kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, terkena pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan digandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah berkaitan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan kita dapat sematkanlah tekad kita, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan kita bertemu dalam Ramadan. Kita istiqamah untuk kita mengejar pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Seperti mana yang saya katakan, usahanya mesti bermula daripada sekarang agar kita dah terbiasa dalam masuk bulan Ramadan untuk kita terus beribadah. Dan ingat, kita punya gear mesti makin meningkat dalam bulan Ramadan. Bukannya dah akhir-akhir, dah kata orang bukannya Lailatul Qadar, Lailatul Bazar pula kan. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah dalam beribadah dalam bulan Ramadan dan 10 akhir Ramadan. Dan sebelum kita masuk pada bab yang seterusnya, di sini ada kata-kata peringatan. Janganlah sekali-kali kita merasakan bahawa amalan kebajikan kita sudah banyak. Takut dia menjadi suatu perkara yang ujub, riak, sombong. Jadi sentiasalah kita beringat mungkin amalan kita yang lalu tidak diterima Allah kerana ada cacat celanya. Jadi setiap masa itu kita sentiasa memperbaiki amalan-amalan kita. Jangan kita rasakan tahun lepas rasanya aku dah dapat dah Lailatul Qadar ni. Okeylah dah 83 tahun. Tahun ni kita skip lah. 10 Ramadan yang terakhir kita skip, ataupun bulan Ramadan tahun ni kita buat yang biasa-biasa je, ringkas-ringkas saja. Kita tak tingkatkan usaha kita. Kita masih tingkatkan usaha kita. Mudah-mudahan tahun lepas baik, tahun akan datang akan jadi lebih baik dan lebih baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Okey, bab yang seterusnya. Surat 227. 7 berkaitan pahala haji dan umrah. InsyaAllah. Cara menggandakan pahala haji dan umrah. Bagi siapa-siapa yang insya-Allah mudah-mudahan ada di antara kita yang terpilih dapat menunaikan haji ataupun umrah pada tahun ini, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat melakukan yang terbaik dan kita dapat pahala yang berganda, bukan hanya sekali haji tapi berkali-kali pahala hajinya walaupun dalam setahun, dan berkali-kali juga pahala umrahnya. Ramai di antara kita sudah sedia maklum bahawa kelebihan haji yang terbesar ialah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang itu dapat haji yang mabrur. Ini kita sedia maklum. Itulah ganjaran pahala yang terbesar bagi orang yang dapat haji yang mabrur, mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan erti haji yang mabrur ialah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksiat di dalamnya. Serta kita mengikut syarat-syarat dan kewajipan haji yang telah ditentukan oleh syarak. Maknanya kita jaga betul lah. Kalau disebut kat sini tidak ada maksiat di dalamnya, penulis menerangkan ramai di kalangan kita yang salah memahami pengertian maksiat. Mereka menjangkakan bahawa maksiat itu adalah seperti pergaulan bebas, minum arak, mencuri atau menipu. Dan ini memang mustahil aja. Tak mungkinlah dalam kita sedang akan berhaji itu kita akan mencuri atau minum arak, perkara-perkara yang larang. Tetapi sebenarnya istilah maksiat yang dikatakan oleh penulis dalam kitab ini, terutama sekali dalam bab haji ini, termasuklah juga sifat suka bertengkar. Ini kita kena jaga-jaga. Ini kan ujian bagi orang yang menunaikan haji dan umrah. Bertengkar,
bertengkar sesama jemaah, bertengkar dengan pasangan, bertengkar dengan keluarga, kita elakkan. Kira-kira kalau nak terjadi perselisihan faham, cepat-cepatlah kita minta maaf, cepat-cepatlah kita huraikan dengan cara yang terbaik. Ataupun sifat cepat marah, beg tak sampai, beg hilang marah, dapat kunci hotel lambat marah. Ini semua kena jaga ni bagi orang yang menunaikan haji. Kerana kita khawatir takut benda-benda inilah yang dikatakan maksiat yang boleh merosakkan haji kita. Ataupun kat sini penulis kata cepat menuduh orang lain, suka bercerita keaiban orang. Ini semua perkara-perkara yang sering berlaku pada jemaah-jemaah haji dan umrah. Mana kita bersihkanlah, positifkanlah diri kita bila mana kita ni sedang berada di tanah haram, apatah lagi sedang menunaikan haji dan umrah. Jauhkan kita daripada sifat-sifat yang sebegini. Khawatir inilah maksiat yang dikatakan maksiat dalam ibadah haji. Jadi kena hati-hati. Okay, kita balik kepada apa yang dikatakan berkenaan mengenai dengan pahala haji dan umrah. Jadi di sini penulis menerangkan bukanlah untuk bab ini bukanlah untuk menerangkan kelebihan haji ataupun umrah. Mungkin itu dalam bab yang lain ataupun dalam kitab-kitab yang lain yang akan membahaskan perkara tersebut. Tetapi apa yang ingin diketengahkan oleh penulis di sini dalam kitab ini, bagaimana untuk kita menggandakan pahala haji dan umrah. Bagaimana kita nak jadikan haji kita ni haji yang pahalanya solid, besar pahalanya, umrah yang haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa-apa amalan-amalan yang sepatutnya kita lakukan untuk mendapat pahala yang sama seperti haji dan umrah. Jadi di sinilah yang akan diterangkan oleh penulis pada kita berkenaan dengan pahala haji dan umrah. Bukan sahaja orang yang dapat pergi haji dan umrah, tapi orang yang tak pergi pun boleh meraih pahala haji dan ataupun pahala umrah. Jadi kita sudah sedia maklum bahawa amalan haji itu hanya boleh dilakukan hanya sekali sahaja dalam setahun. Dia sampai musim bulan haji je lah, bulan Zulhijjah, barulah kita boleh menunaikan haji. Sekali sahaja dalam setahun. Tetapi adakah kita percaya bahawa pahala haji itu boleh kita perolehi sebanyak 3 atau 10 atau 100 kali dalam setahun? Pahalanya saja kita boleh raih berkali-kali. Walaupun kewajipan haji dan kita boleh laksanakan hanya setahun sekali, tapi pahalanya kita boleh raih lebih daripada sekali. Di situlah yang akan diterangkan penulis dalam bab ini. Jadi mari kita susuri apa yang dikatakan ataupun apa cara-cara yang akan diterangkan oleh penulis. Yang pertama membelanjakan orang lain untuk menunaikan haji. Mana kita ada kelebihan, kita sponsor orang untuk pergi menunaikan haji. Tak dapat nak sponsor 100%, ikutlah mana yang kita mampu. Bila kita dengar orang nak pergi haji, kita hulurkanlah duit belanjanya, mungkin jadi mudah-mudahan orang tu nak melaksanakan ibadahnya. Maksudnya begitulah, sekiranya kurang. Kalau kita tak dapat nak sponsor keseluruhannya, dapat kita bantu orang yang nak menunaikan haji, permudahkan urusannya. Mungkin dia dah belanja banyak, contoh macam kita lah, kita rakyat Singapura kan, kalau belanja pergi haji berapa? Lebih daripada 8, 10, sekarang belasan ribu. Terjadi macam gini lagi kita tak tahu berapa lagi. Sedangkan umrah aja dah berganda sekarang harganya kan. Jadi apatah lagi haji. Jadi kita bantulah apa yang kita termampu. Ramai di kalangan orang-orang soleh. Orang-orang soleh mengamalkan cara begini bagi mendapatkan kelebihan yang besar. Seperti mana yang dilakukan oleh seorang ulama terkenal, iaitu Muslim bin Yasar rahimahullah, yang mana tiap-tiap tahun beliau mengerjakan haji
di samping membelanjakan orang lain untuk sama-sama mengerjakan haji juga. Makna orang ni ulama ni dia mampu untuk pergi haji, kemudian untuk sponsor orang lain pergi haji. Maknanya dia dah dapat pahala haji satu. Kemudian dia belanja pula orang lain pergi haji. Maknanya orang lain pun dapat menunaikan haji, dapat pahala haji, dan dia pun dapat sekali pahala orang tersebut. Dan tidak akan kurang pun, tidak akan diminus pun pahala orang yang disponsor tu. Malahan digandakan oleh Allah, dan orang yang sponsor tu dapat juga pahala orang yang disponsorkan untuk mengerjakan haji. Maknanya dia dapat double. Kalau ada sponsor 2 orang, dapatlah pahalanya pun berganda. 3 orang, 4 orang, 5 orang, maknanya berganda-ganda lah pahalanya. Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah. Bahkan sesetengah ulama ini membelikan hadiah untuk keluarga jemaah-jemaah tadi yang tidak mempunyai wang, dan hadiah ini diberikan kepada keluarga mereka apabila jemaah itu pulang menemui keluarga masing-masing. Bukan hanya ada sponsor untuk tambang saja, untuk shopping, untuk beli barang semua dia sponsor untuk orang tu pulang kelak bawa balik oleh-oleh untuk ahli keluarganya. Begitulah. Para ulama terdahulu berebut-rebut untuk mendapatkan pahala yang besar ini. Dengan bukan mereka saja pergi haji, mereka sponsor orang lain pergi haji. Mungkin kita kat sini kan, kita mungkin tak mampu lah. Kalau mampu, alhamdulillah. Kalau tak mampu, kita bantulah apa yang kita meringankan pembelanjaan orang yang hendak pergi menunaikan haji. Jadi dekat sini banyaklah penerangan daripada penulis berkenaan dengan beberapa persatuan-persatuan Islam, terutama sekali di negara-negara Timur Tengah yang ada mengeluarkan memohon bantuan untuk kita bantu orang-orang yang mungkin susah, yang mungkin kalau memanglah daripada segi status dia untuk dia nak kumpul duit, memanglah dia kerja berpuluh tahun pun takkan mampulah dia nak pergi haji. Tapi dengan bantuan yang kita hulurkan, mungkin dapatlah mereka-mereka ni yang memang tak mampu ni untuk menunaikan haji. Tak silap saya kemarin ada juga beberapa persatuan dekat Singapura ni yang keluarkan untuk orang-orang kita bantu dengan pelajar-pelajar di Timur Tengah, untuk mereka ni menunaikan haji ataupun anak yatim di Timur Tengah. Mereka dekat kan, bila dekat maknanya pembelanjaannya tak terlalu besar lah, mungkin dalam $1,000, mungkin dalam $2,000 mereka dah boleh pergi haji. Tapi kalau daripada Singapura ni memanglah kalau penuh bayarannya mungkin sampai ribuan ataupun cecah 10,000. Jadi ikutlah mana yang kita termampu untuk kita hulur bantuan, kita bantu. Mudah-mudahan dengan kita niat untuk menggunakan bantuan kita $50 ni dapat sekurang-kurangnya menambah tambang orang tersebut, menambah pembelanjaan orang tersebut, memudahkan mereka dalam urusan menunaikan haji. Mudah-mudahan kita dapat pahalanya juga seperti mana orang tersebut menunaikan haji. Okay, banyak lagi penerangan berkenaan dengan belanja orang pergi haji ni. Andai kata dapatlah dia ada lebih daripada ribuan dolar, ataupun kat sini tulis berapa? Ada 15,000 rial. Ada 15,000 rial dia dapat sponsor pekerja-pekerja asing yang sedang bertugas kat sana untuk mengerjakan haji. Maknanya lihat pahalanya pun berganda. Dia sponsor 10 orang pergi haji, maknanya dapat 10 pahala haji pada tahun tersebut. Jadi banyak tak? Banyaklah. Ini ikutlah ni siapa yang berkemampuan untuk sponsor. Mungkin dia simpan kumpul duit dia, mungkin untuk mak bapak dia. Kan? Mungkin untuk mak bapak dia untuk menunaikan haji. Dia belanja mak bapak dia. Dapat pahala. Mak bapak pergi haji, seorang satu dapat pahala. Kita dapat double. Pasal kita sponsor ibu bapa kita. Begitulah. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, mengajar cara-cara melaksanakan haji ataupun umrah. Mengajar bakal para jemaah haji atau umrah tentang cara-cara melaksanakan ibadah ini juga dianggap sebagai orang yang beruntung besar.
Ini seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunjuk ajar kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang membuatnya. Jadi bila mana kita berkemampuan untuk mengajar, tapi kalau kat Singapura ni masih ada bertauliah lah untuk mengajar, ataupun sekurang-kurangnya, kita ni bukannya orang yang bertauliah untuk mengajar, tapi sekurang-kurangnya kita ajar yang baiklah berdasarkan pengalaman kita. Ajar, ingatkan ahli keluarga kita apa yang perlu, ibadah-ibadah yang perlu dilakukan, ingatkan mereka untuk luangkan masa baca Al-Quran, habiskan masa dengan baca Al-Quran, dengan sembahyang, sunat ni, semayang sunat tu. Maknanya kita mengingatkan kepada kebaikan. Bila mana dia buat kebaikan, kita pun dapat pahala sama seperti mana orang yang kita ajar ni melakukannya. Jangan kita ajar yang bukan-bukan pula. Jangan balik masjid jangan lambat, nanti makanan habis. Kan? Kalau makanan habis komplain. Itu ajar yang tidak baik. Kita ajar yang perkara-perkara yang baik lah. Ingatkan perkara-perkara yang baik. Jadi bila mereka melakukan kebaikan, kita pun dapat pahalanya. Maka jelas daripada hadis tadi, hadis berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dan juga Bazzar, yang mana orang yang menunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang-orang yang membuatnya. Jadi pada hadis ini jelas kelebihan besar bagi seorang guru agama atau ustaz yang mendidik dan mengajar bakal jemaah yang akan menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Jadi kita ni bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, pergilah belajar, pergilah kursus haji dan umrah ni. Kerana ia amat penting untuk mudah-mudahan kita dapat lakukan yang terbaik. Jangan tak apalah belajar sendiri je, tak, mesti belajar, ambil apa-apa manfaat daripada apa yang bakal diajar oleh para asatizah mutawif haji dan umrah ni. Mari kita dapat manfaatnya. Dan ada kebaikan yang adalah sedikit ilmu yang kita ada, mudah-mudahan kita dapat tunjuk ajar juga dengan ahli keluarga kita, orang ataupun orang-orang sama-sama jemaah kita. Ketika kita melaksanakan haji dan umrah ni, mungkin ada ilmu yang disampaikan oleh ustaz dapat kita share lagi. Jadi bila orang tu buat kebaikan, kita pun dapat pahalanya. Jadi apa yang boleh difahami di sini ialah jika jemaah yang belajar di dalam kelas khusus haji ataupun umrah ada sebanyak 50 orang, bermakna 50 jemaah ini yang bakal menunaikan ibadah ini mendapat pahalanya akan diberikan juga kepada orang yang mengajar mereka. Jadi besarlah pahala orang yang mengajar orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalaulah 50 jemaah, maka 50 pahala hajinya yang akan diperoleh orang yang mengajarnya. Mungkin kita ni ada yang ilmu sedikit, ada kelebihan, kita ingatkan ahli keluarga kita yang akan berangkat mungkin. Jangan lepaskan peluang. Solat sunat di masjid, solat tahajud. Jangan lepaskan peluang solat berjamaah di Masjidil Haram. Mereka dapat pahala menunaikan salat Masjidil Haram atas tunjuk ajar kita atau peringatan kita pun dapat pahalanya. Ini semua tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi pahala, kerana Allah itu maha kaya dan maha pemberi rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mengajak kepada kebaikan. Okey, jadi tambahkan lagi di sini, penulis kata bagaimana pula kalau jemaah tu mencecah ratusan, ribuan. Maknanya besarlah pahala orang yang menunjuk kepada kebaikan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Okey, dari sini di bawah diberi peringatan lah untuk orang-orang yang mengajar, pastikan kita ni ada ilmu berkenaan dengan ibadah haji. Ini bagi orang yang nak mengajar 100% lah. Bagi kita yang mungkin nak saling mengingatkan ahli keluarga kita, saudara mara kita yang akan berangkat, kita ikut kemampuan ilmu yang kita ada. Yang penting kita menyuruh kepada kebaikan.
Kerana diingatkan juga, kalaulah andainya kita mengajar keburukan ataupun kita mengajar perkara-perkara yang tidak seharusnya untuk bakal haji dan umrah untuk melaksanakan ibadah mereka di sana, dikhawatiri kalaulah kita mengajar mereka pada kejahatan, mengajar kepada mereka pada perkara-perkara yang mungkin salah, maka di akhirat kelak bukannya orang itu saja rugi, kita yang mengajar yang sebaliknya. Asalnya kita nak mengajar kebaikan tapi kita mengajar kepada keburukan, maka kita pun juga akan ditimpa dengan dosa dan dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pesanan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, yang berani di antara kamu untuk mengeluarkan fatwa ialah juga yang berani di antara kamu kepada api neraka. Apa maksudnya? Maknanya sesiapa di antara kamu yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang mendalam tentang syariah, buka kelas haji umrah sendiri tanpa bertauliah. Contohnya lah, tak ada tauliah. Kita kat Singapura ni ada ARS. Tak ada ARS, main aja sebarang saja. Ingatlah, kita sedang meletakkan diri kita dalam bahaya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena hati-hati, jangan kita ajar perkara-perkara yang menyeleweng, kelak di hadapan Allah kita akan dipertanggungjawabkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam masa lagi bab haji, membantu jemaah-jemaah haji dan umrah. Kita bukan ustaz, mungkin kita sama-sama jemaah. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu, kerana bantuan kita pun akan menjadi pahala sekiranya bantuan tersebut membuahkan perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi membantu jemaah-jemaah yang memerlukan bantuan, seperti dalam kesusahan, kita pimpinlah kawan kita mungkin sakit, mungkin keuzuran ketika melaksanakan haji umrah, kita tolong mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan mungkin penerangan, mungkin ada yang tak faham, mungkin masa kursus mungkin kurang dengar dan sebagainya, ataupun terlambat dan sebagainya, kita bantu sama-sama. Jangan kita biarkan pula. Kita tahu tapi kita biarkan perkara tersebut. Kita dengar apa yang mutawif katakan, besok jam 7 kita di lobi. Kita pun tengok kawan kita tidur pun kita pun buat bodoh. Jemaah sebelah kita tidur pun kita buat bodoh. Gasaklah tak bangun sudah padan muka kau. Maknanya tak bolehlah macam itu. Kita ingatkan, kita kejut dia. Ustaz cakap tadi ada kita kena pukul 7 kena ada kat lobi. Maknanya kita saling bantu-bantu. Bila turun kat bawah mungkin kawan kita lambat, insya-Allah dia tengah siap, kita telefon dia ke, kita message dia ke. Jangan dia tak nak pergi, tinggalkan dia sudah. Itu tak boleh lah. Maknanya kita saling bantu-bantu apabila ada jemaah mungkin yang kurang sihat, yang perlukan bantuan, ada kekurangan pada dirinya, memerlukan bantuan, maka kita ni sebagai mungkin jemaah juga pada ketika itu, kita pun tolong mereka, membantu tetamu-tetamu Allah, mempermudahkan urusan mereka, dan pertolongan sebegini akan diberikan ganjaran yang amat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lepaskan peluang ini, kerana tidak mustahil juga mereka akan mendapat ganjaran sebagaimana hadis yang kita baca tadi sebelum ni. Kita mengajak dan bantu orang kepada kebaikan, kita pun dapat pahala seperti mana orang tersebut melakukan kebaikan. Kemudian yang keempat, umrah pada bulan Ramadan. Satu lagi kelebihan besar yang terdapat pada bulan Ramadan ialah pahala mengerjakan umrah pada bulan itu akan diberikan ganjaran satu pahala haji. Ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang daripada hajinya telah bertemu seorang wanita Ansar, namanya Ummu Sinan. Lalu berkata kepadanya, apakah yang menegahkan kamu daripada mengerjakan haji bersama kami? Maka wanita itu menjawab, tidak ada bagi kami melainkan 2 ekor unta. Salah satu unta ditunggangi oleh bapa dan anak, iaitu suami dan anak wanita tersebut, untuk mengerjakan haji, dan meninggalkan kami 1 unta untuk kami buat
minum susunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang musim Ramadan hendaklah engkau kerjakan umrah kerana umrah di dalamnya sama seperti satu haji. Maknanya boleh mendapat pahala haji ketika kita melakukan umrah dalam musim Ramadan. Jadi bila kita perhatikan maksud daripada hadis ini, boleh kita fahami bahawa jika seorang itu dapat melakukan umrah sehingga 4 ataupun 5 kali pada bulan Ramadan, melaksanakan ibadah umrah, maka dia akan mendapat pahala seperti 4 ataupun 5 kali menunaikan haji. Pahalanya sahaja. Jangan kita salah faham pula. Jangan kita rasa, dah dapat pahala ni, buat umrah pada bulan Ramadan dah tak payah pergi haji. Tidak. Yang dimaksudkan sini ialah daripada segi pahalanya. Bukan bererti ia akan menggantikan kewajipan kita mengerjakan haji. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita mesti laksanakan haji kalau kita berkemampuan. Jadi janganlah kita ni rasa macam dah tak perlulah pergi haji dah. Kita dah laksanakan umrah bulan Ramadan, dah tak perlu pergi. Tak. Sekiranya kita berkemampuan, kita masih tetap berkewajipan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Okey, seterusnya. Berapa jam ni? Okey, lagi sikit lagi. Okey. Kita kat sini sikit. Yang kelima, solat sunat isyraq. Telah diterangkan sebelum ini pada tajuk solat-solat sunat berkenaan kelebihan yang besar jika dapat mengerjakan solat sunat isyraq, iaitu mendapat pahala haji yang sempurna. Maknanya selepas waktu subuh, waktu syuruk tu kan, lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit tu, kita lakukan solat sunat isyraq, kita dapat pahala. Pahala yang besar, pahala haji yang sempurna. Sama juga tidak bermakna kita tidak perlu lagi menunaikan haji. Cuma kita nak cerita kat sini pahalanya sebesar mendapat pahala haji yang sempurna. Tapi kadang-kadang waktu itulah yang mencabar. Makin nak lepas solat subuh, makin nak dekat masuk waktu syuruk, makin itulah mata kita ngantuk. Waktu itulah kita pun dah sibuk nak bersiap-siap untuk pergi ke kerja, ke pejabat dan sebagainya. Maka kalaulah sesiapa yang dapat menunaikan salat sunat isyraq pada waktu tersebut, maka dia akan dapat pahala yang besar seperti haji yang sempurna. Jadi tak perlu saya huraikan cara-cara solatnya. Solat senang je, 2 rakaat aja. Jaga solat sunat isyraq dengan Allah Taala. 2 rakaat dengan Allah Taala ada sembahyang. Itu je. Memanglah daripada segi kata-kata ni memang ringkas, memang senang. Bayangkan macam senang 2 rakaat aja kan. Kadang-kadang mencabar waktunya. Anak-anak lagi mungkin dengan ada dah tanam niat lah nak buat pada hujung minggu, tapi hujung minggu itulah dia sibuk. Macam-macam lah urusannya sampai buat kita ni lalai dalika untuk mengejar pahala yang besar ni. Kemudian yang keenam, menghadiri kelas ilmu di masjid. Masya Allah, inilah yang sedang-sedang kita rindukan untuk kita bertemu di masjid, kita belajar di masjid. InsyaAllah tanam cita-cita kita. Mudah-mudahan kalau sebelum ni kita lalai, kita leka, insyaAllah mudah-mudahan selepas ni kalaulah dah ada kelas buka di masjid, kita datanglah. Kenapa? Kerana ada pahala besar yang menunggu kita. Dah diterangkan juga sebelum ini pada bab-bab berkenaan orang yang belajar di masjid, mencari ilmu di masjid. Mana sekiranya kita ni dapat menunaikan, dapat melaksanakan amalan ini, dan ataupun sekurang-kurangnya dapatlah kita luangkan masa kita, insyaAllah kita tanam tekad daripada sekarang. Mudah-mudahan akan datang kalau kelas-kelas di masjid dah buka, mungkin seminggu sekali, 2 kali, kita datang ke masjid untuk kita belajar. Kerana ada pahala yang besar, itu pahala seperti pahala satu haji bagi orang yang datang menuntut ilmu, belajar di masjid.
InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan masjid kita kelak akan dapat mengundang jemaah untuk datang ke kuliah. Wallahu alam kuliah apa? Kita nantikan. InsyaAllah. Kerana besarnya pahala yang sedang menunggu bagi orang yang menghadiri kelas ilmu di masjid. Okey, tu yang keenam. Okay, ada lagi beberapa dan insya-Allah saya rasa kita sambunglah pada minggu hadapan. Kerana dekat sini ada persoalan daripada teman kita yang mungkin saya nak share jawapannya. Jawapannya mungkin ringkas sajalah. Sekejap saya cari. Okey, teman kita. Okay, kita start sampai sini dulu yang berkenaan dengan pahala baikan haji dan umrah, dan ini kita akan sambung pada minggu hadapan. Kerana lagi minggu depan bulan 18, mungkin dah selepas tu kita akan cuti 2 minggu lah. Tapi minggu depan insyaAllah masih ada. Kita akan sambung dalam beberapa bab lagi berkaitan pahala haji dan umrah. Dan insyaAllah semua dah bersedia untuk datang ke masjid untuk belajar. InsyaAllah. Okey. Kat sini kawan kita bertanya berkenaan infak. Jika ada seseorang yang telah bernazar bahawa kalau Allah makbulkan doanya, dia akan berinfak sekian-sekian. Jadi adakah orang itu akan tetap dapat pahala sedekah atau dikira melunaskan hutang? Okey, dia tetap dapat pahala bersedekah bila mana dia bernazar. Tapi nazar tu menjadi satu kewajipan. Dia kena wajib tunaikan. Katakanlah kalaulah aku pas periksa aku nak sedekah Masjid Al-Mawaddah ni $1,000. Contoh dia bernazar, aku akan sedekah $1,000 untuk masjid sekian. Maka nazarnya menjadi wajib dia tunaikan. Dan bila mana dia tunaikan, maknanya dia dah melaksanakan janjinya, dan dalam masa yang sama dia mendapat pahala. Begitu juga apa saja perkara yang dinazarkan, bukan hanya dalam bab kita bersedekah, berpuasa atau apa sahaja perkara-perkara yang baiklah. Jangan perkara yang bukan-bukan. Jangan perkara-perkara yang tidak baik dilakukan. Kalau aku berjaya, aku nak minum arak. Contoh, itu tak boleh. Maknanya kalau aku berjaya sekian-sekian, aku akan melaksanakan perkara yang sekian-sekian yang baik, yang mendatangkan manfaat buat dirinya, buat masyarakat, buat orang-orang sekelilingnya. Maka itu wajib dia tunaikan. Kalau dia tidak laksanakan, maknanya dia berhutang. Tapi kalau dia dapat laksanakan, dia dah melaksanakan janjinya, dan dia juga mendapat pahala daripada janji yang telah dia tunaikan. Itu saja. Kan jelas Mungkin jelas saja Cik Saiful berkenaan dengan orang yang hendak bernazar dengan memberi sedekah. Jadi ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita dah sampai jam 9. Mungkin ada persoalan, kalau saya mampu nak jawab saya jawab, kalau tak kita tangguhkan pada minggu hadapan. Kalau siapa segan nak tanya kat sini boleh message, boleh WhatsApp saya. Ustaz. Salam. Okey, satu. Okey, siapa dulu? Cik Saiful dulu. Okey. Ustaz nak tanya sikit. Yang tadi Ustaz cakap pasal mungkin nak buka kelas kat masjid ni, memang ada perancangan ke? InsyaAllah. Tapi jangan bimbanglah. Mungkin kalau kan andai kata, tapi still masih lagi dalam nilah perancangan lagi. Cuma kita kan takkan selamanya kita nak belajar dekat Zoom ni kan. Kita pun semua masing-masing doa, mudah-mudahan buka masjid. InsyaAllah lah, mudah-mudahan doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid dia baru buka, mungkin tahun depan, bulan berapa akan dimaklumkan. Tapi kita bersiap sedia lah. Cuma ialah, saya mungkin rasa ada yang dah selesa kan, belajar secara online. Tapi insyaAllah saya akan cuba bila mana kita belajar, kalau kita dapat
dapat datang ke masjid pun, insya-Allah saya akan teruskan Zoom ni lah kalau sekiranya ada bantuan daripada pakar-pakar di masjid kan, ya, sambil saya mengajar sambil kita Zoom insya-Allah. Boleh. Ni dah bersedia nak datang masjid, Cik Saiful. Tapi iyalah, InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. cuma sistemnya mungkinlah dengan cara kita booking dan sebagainya, itu kita kena ikut aturan lah, kena pakai mask ke apa ke yang sedang belajar, itu semua kita akan ikut lah. Yang penting kita dapat datang ke masjid. Okey, Kak Tima tadi ya? Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal solat sunat isyraq ni. Kalau kita dah buat solat sunat isyraq, ada tak duk zikir-zikir yang khas untuk baca lepas solat sunat? Tak ada zikir-zikir yang khas. Ikutlah apa zikir yang kita nak baca. Kemudian kita doalah, doa mohon kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang ringkas tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ataupun apa saja doa-doa yang kita nak baca, kita bacalah. Dia tak ada doa-doa tertentu, kita mohon. Yang penting kita mohon kebaikan daripada setiap selepas solat kita. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Okey, insya-Allah sekiranya siapa yang segan atau tak sempat nak tanya, boleh mesej saya. Saya rasa dalam Zoom ni semua dah ada nombor telefon saya. Jadi ada soalan nak tanya, insya-Allah kalau tak dapat jawab, kita kumpulkan, kita jawab kepada kelas-kelas yang akan datang. Insya-Allah minggu depan masih ada kelas. Saya minta maaf lah minggu lepas memang saya punya tak ada internet kat rumah, jadi tak dapat nak online. Alhamdulillah masalah tu dah dapat diselesaikan siang tadi. Jadi saya akan dapat bersama-sama lah, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita berjumpa lagi. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sihat. InsyaAllah mudah-mudahan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi kesihatan untuk kita bersama-sama meraih ilmu yang bermanfaat pada setiap minggu dan pada setiap masa, insyaAllah. Dan saya pun mengharap juga doa-doa tuan-tuan dan puan-puan untuk saya, mudah-mudahan kita sama-sama lah dapat meraih manfaat daripada kelas ataupun Zoom kita setiap minggu ni, insyaAllah. Jadi saya mari sama-sama kita akhiri kelas kita dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Wal-'Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, selamat malam.